buka je, boom. Oh, terkejut aku. Air je. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod terbaru Seismic Seram. Ras host untuk episod kali ini kerana Zaidi keluar untuk bekerja. Keluar untuk bekerja. Keluar untuk bekerja. Hari ini Ras tak berseorangan bersama dengan host kegemaran ramai. Okay, Assalamualaikum, saya Amir. Okay, hari ni kita bukan berdua je Ras. Kita bukan dua. Kita ada bersama tetamu undangan kita. Tamu undangan kita, Cik Harisa Adlin, pelakon utama Cik Lang Sue. Hai semua. Hai, saya Harisa. Apa khabar? Khabar baik. Dah makan? Dah. Alhamdulillah. Okay Ras, untuk episod kali ni kita punya orang kata tema lah set penggambaran. Cerita seram di set penggambaran. Okay. Mungkin Haris ada cerita-cerita yang menarik yang berlaku dekat set penggambaran. Banyak. Ada masa dekat set kita orang shoot dekat Taman Botani Negara Shah Alam. And kita orang we had a lot of scary stories lah masa dekat situ. Tapi tak apa Amir, Harisa. Kejap lagi kita akan berkongsikan cerita-cerita daripada entry-entry daripada internet, dari blog semua. Okay. Dan selepas itu Harisa akan kongsikan tentang cerita seram di set penggambaran. Kisah pertama yang kita nak kongsikan hari ini adalah kisah pertama dipetik dari sebuah blog cerita seram. Aku nak share pengalaman aku dan kawan-kawan aku. Benda ini berlaku pada tahun 2009. Aku dan kawan-kawan semua dalam 10 orang waktu itu sedang menjalani penggambaran filem pendek untuk projek akhir kita orang. Kebetulan pula kita orang buat cerita pendek pasal horror. Maka macam-macamlah benda horror berlaku sepanjang kita shoot. Tapi sebelum itu aku nak ingatkan bahawa ini hanyalah pengalaman untuk dikongsi, bukannya untuk menakut-nakutkan atau menyebarkan tahyul. Lokasi penggambaran ini biarlah aku rahsiakan alamatnya sebab aku tak maulah kecohkan pasal rumah itu. Tapi ialah sebuah rumah banglo yang sangat besar di Selangor. Hari pertama kita orang sampai di rumah itu, memang luas betul kawasan banglo ini. Cuma ada part seram sikit sebab banglo ini di belakang dia ada hutan. Tapi kenalah sebab kita orang pun nak shoot cerita seram. Hari pertama tu kita orang shoot habis agak lewat pukul 1 hingga 2 pagi macam tu. Lepas je habis shoot, yang lain nak naik atas buat hal masing-masing. Ada juga yang kemas-kemas barang untuk shoot esok. Aku pula gigih pergi dapur nak buat Maggi. Lapar punya hal. Tengah-tengah jerang air, aku dengar bunyi tingkap ketuk. Masa aku nak tutup lampu dapur, tiba-tiba kotak prop yang ada atas meja jatuh ke bawah. Macam manalah kotak tu punya berat boleh jatuh padahal atas meja. Next day pula gangguan dia agak ekstrim. Yang kali ini sampai sekarang member aku masih trauma. Cerita dia petang itu kita orang ada shoot satu scene di area dekat-dekat dengan belakang banglo. Scene dia seorang member aku, Nuha bukan nama sebenar, dia kena tarik bunyi masuk ke dalam kawasan semak. Shoot tu sampai 5 kali take sebab bila dia sampai dekat semak footage tu macam kabur. Sebab nakkan footage elok punya hal, Nuha tu kena buat sekali lagi. Time ni lah member perasan ada something. Time dia tarik guni yang awalnya ringan, tiba-tiba rasa berat. Nuha try juga tarik guni tu. Habis je dia shoot, dia terus masuk ke bilik sebab dah tak sedap badan. Ingat Nuha seorang je lah kena ganggu. Rupanya seorang lagi member aku, Zila. Dia pun kena juga tapi berlaku semalam. Dia cerita ke aku, masa dia tengah tunggu turn scene dia nak pergi solat asar dulu. Time dia buka pintu, dia perasan macam ada orang solat. Dia pun tutuplah laju-laju sebab tak nak ganggu.
Lama juga Zila ni tunggu sebab barang dan dengan kain telekung semua dalam bilik. Sampai member lain tegurlah, suruh standby sebab scene dia lepas ini. Dia pun teruslah buka pintu sebab ingat orang nak siap dah habis solat. Sekali dia buka, tak ada orang weh. Berderau darah member tu. Habis je semua shoot kat banglo, kita orang pakat ramai-ramai solat berjemaah sekali sebab risau takut terkena lagi gangguan yang lebih ekstrim. Dan tu cerita pertama yang dia dapat dari blog, cerita tengah pengalaman, cerita seram di tempat lokasi. I terfikir-fikir yang dia tarik tu apa? Mungkin dalam bunyi tu ada orang selibat atau buat atas cakap pasal yang final year project semua. Dulu waktu rush Meskom dekat Melaka, UiT yang Lendu, so kita orang kena buat short film. So kita orang edit short film tu dekat Ceras. So tiap-tiap malam on the way ulang alik lah, Lendu Ceras. So satu malam ni dia habis last kali final editing dia semua online offline semua dalam pukul 3 pagi macam tu. Ras dengan kawan Ras, seorang perempuan ni tengah drive. Kita orang tengah drive tapi dah semua dah mengantuk, tapi tengoklah jalan very clear. Jalan punya laju lah, kita orang nampak macam ada benda kat depan. Kita emergency brake lah sampai kereta terpusing. Rupanya kita orang macam benda tu menaburi ada satu trailer besar kat depan. Saya tak tahu entiti tu adalah berniat baik untuk stop kita orang daripada langgar trailer yang tengah stop tu. Sebab semua tengah mengantuk, tapi kita orang nampak macam ada benda putih macam melintas. So kita orang emergency brake lah, kereta pusing sampai macam tu. So kita orang macam alhamdulillah lah berada dekat sini hari tu. Tapi bila kita dah pusing, kita tengok rupanya ada trailer rosak tengah-tengah jalan kat situ. Tapi kita orang tak nampak. Oh, baik. So kalau tak ada benda putih tu memang korang langgar lah. Pasal benda putih tu buat kita orang stop. So tak tahulah benda ni sebenarnya sebab entiti ni semua ke benda yang kita tak nampak dengan mata kasar kita pun tak tahulah sebenarnya apa sebenarnya kan. Kadang mungkin tu jin baik ke apa ke kan. Baik apa nak tolong. Tapi pengalaman nampak macam tu. Kau fikir balik sebab kita tengah bercakap pasal lokasi penggambaran semua kerja kan. Allahuakbar. Kisah kedua dipetik daripada petikan akhbar. Kalau ada yang ingat atau pernah dengar filem Highland Tower, ini adalah satu gangguan aneh berlaku semasa awal produksi yang diceritakan oleh Shima Anwar. Sewaktu penggambaran filem tersebut, ketika menjayakan filem Highland Towers arahan Pierre Andre, sebenarnya ketika itu saya bukan diri saya yang sebenar, sebaliknya sudah dirasuk. Dalam filem ini saya memegang watak diri sendiri sebagai Shima yang menjadi pengacara untuk satu program televisyen. Oh ni dia cakap lah Shima ni pelakon ni okay. Shima Anwar. Shima mahu buat satu dokumentari mengenai paranormal dan memilih lokasi popular tragedi Highland Tower. Lokasinya saja memang seram di tempat kejadian sebenar dan banyak cerita yang diperkatakan oleh orang sebelum ini. Kejadian saya dirasuk itu berlaku pada waktu maghrib pada hari pertama penggambaran. Ketika itu saya asyik mengambil gambar di sekitar kawasan itu sebagaimana watak pengacara itu untuk bahan kajiannya. Saya mula rasa tidak sedap hati apabila banyak benda lain turut dirakamkan pada kamera seperti kepala orang dan kain kafan. Saya mula rasa lain macam seolah-olah bukan diri saya sendiri. Saya pandang orang lain tanpa berkata apa-apa. Kata Shima, memang mereka ada buat langkah berjaga-jaga dengan membawa ustaz ke lokasi dan akan memulakan penggambaran dengan bacaan doa, tetapi kejadian itu tidak dapat dielakkan. Highland Tower yang dekat Bukit Antarabangsa tu. Ada soalan. Ada soalan. Harisa pernah pergi tak Highland Tower tu? Pernah sampai tak? Tak pernah. Tak pernah tapi sampai. I nak. Awak nak? Nak. Awak nak? Because I memang jenis senang takut, but I like to like explore and I ada rasa ingin tahu macam mana perasaan you bila you berada dekat tempat keras macam tu. Tapi I do have one story, but it's not, dia bukan on set lah. This is just like a personal story. So karakter yang Harisa bawa is karakter Pontianak dalam cerita Cik Lang Swing. Okay. But I ada rasa
takut nak bawa watak ni because I myself pernah nampak a pontianak before. Allahu Akbar. Serius lah? Ni dekat Terengganu, yes. Nampak? Yes, like nampak. Sebab okay macam ni, my whole life Harisa memang tak pernah nampak hantu ataupun entity yang like from another alam, tak pernah. Dan Harisa macam mana, very proud to other people. I selalu belagak dengan orang lain like I'm not scared sebab I takkan boleh pernah nampak hantu-hantu ni. Like I will never see. That's why I suka dengar cerita hantu, I suka tengok cerita hantu because I'm so confident I takkan pernah nampak hantu. Sampailah satu masa ni I pergi bercuti dengan my family dekat Terengganu. I tak ingat nama tempat tu, tapi dia dekat dengan air terjun yang warna biru tu. Air terjun warna biru. Yeah. So cerita dia macam ni. So kita orang pergi cuti tu right after MCO. I think it was September 2021, around that. So homestay dekat area yang my family pergi tu memang dah lama like tak ada orang duduk dekat sana. So obviously benda-benda pelik tend to happen. So the homestay yang kita orang duduk tu, dia it's like a house tapi dia divided into two parts. Maksudnya belah depan family lain, belah belakang family lain. So kita orang stay dekat belah belakang. So pintu masuk semua facing the back, which is hutan. And so this is the homestay. Sebelah kanan is rumah lama yang ditinggalkan, rumah buruk. Kosong. So hari yang kita orang check in tu, malam tu I lepas mandi semua, I macam okay, I nak baca skrip lah, tapi skrip tertinggal dalam kereta. So I kena pergi luar nak kena ambil skrip. So I minta my sepupu younger than me, budak lah, macam teman kakak je ambil skrip, tapi I tak ada fikir apa-apa pun. And Harisa jenis yang Harisa rabun, tapi Harisa tak suka pakai spek. I hate wearing spek. You takkan pernah nampak Harisa pakai spek, never. Tapi tak tahulah kenapa masa tu juga I nak pakai my glasses. I want my glasses. So okay lah, nak pergi ambil skrip. Keluar rumah tu, pintu keluar tu dekat belah tepi. So you keluar, you face dekat rumah yang buruk tu, rumah lama. So dekat area tu memang tak ada lampu, memang gelap lah. But I saw a big black shadow, like bayang kita yang besar gila, from the front of the house cuk ke belakang. Like laju gila. And I pelik macam how can you nampak bayang yang gelap sedangkan it's gelap. Like macam aku tengok apa, but I was like okay lah, maybe tak ada apa-apa kot. So keluar dekat pintu tepi tu, pergi ke belakang, skrip dekat bonet kereta. I told my cousin, I cakap Hana, tolong ambilkan. So I unlock the car boot, dia buka, dia ambil skrip. I sandar dekat kereta, kat tepi kereta. I menghadap ke belakang dekat hutan. And right there, dekat belah rumah yang tak siap lagi tu, betul-betul belakang gate tu, the pontianak was just looking at me. Allahu Akbar. Memang just pandang I. And I fikir macam Haris, kalau boleh bayangkan oh wait, jarak dia macam ni, jarak Ya kau tengok-tengok. Jarak dia tak jauh sangat. Like boleh ya, dalam sini ada, boleh. Like you walk like 20 steps, you dah sampai dekat dia. Ui, mak ai. So Dia pandang. oh my god, I'm shaking. It's cause Aku pun tengok kau, aku takut. Aku excited. okay. Okay. I nampak muka dia, I nampak everything lah. And I tak boleh bergerak. Kaku. You know, I Keras macam I nak baca apa-apa pun dalam hati I pun I tak boleh. Macam I jadi like I was like, oh my god, what am I gonna do? Lepas tu Hana cakap, okay dah, Hana dah ambil dah skrip kakak. Lepas saya tak jawab. Lepas tu cakap, kakak. I was like, yeah. Jom. I was like, okay. But I tengah fikir, macam I jenis orang yang kalau I nampak, I takkan gerak. Like I tak boleh nak pusing belakang and walk back macam nothing happen. I tak boleh. So macam aku nak buat apa ni? So she closed the boot. Lepas tu I tak boleh nak lari masuk rumah, sebab kalau tak nanti sepupu I akan panik. Dia tu jenis kuat panik. Nanti dia akan macam dah pula. So
I macam badan I keras gila. I walk back straight to the house. And then the next morning, my pakcik cakap masa masuk homestay tu, diorang dah rasa lain macam. But diorang rasa yang tuan rumah tu memang dah pagar the house. That's why dia kacau dekat belah kanan dan kiri dekat Dia the tak house. boleh masuk. Dia tak masuk. Tapi I masuk dalam rumah, I tak baca pun skrip. I just letak kat atas meja pasal I duduk macam ni je. I cannot brain the whole thing. So that's why bila I nak bawa watak pon tisu dalam cerita Cik Langsir tu, I jadi macam teringat. I teringat muka benda tu. Tapi my mum nak sedapkan hati I, dia cakap, oh yelah MCO kan dah lama orang tak duduk kat situ, maybe dia nak berkawan. I macam tak nak kawan. I'm scared. Tak nak kawan. Like macam ni kawan lain, tapi I tak nak. Okay. So ni antara yang Arissa antara yang bertuah orang kata orang kata bertuah. So ever since then I dah tak ada dah cakap kat orang macam, oh I tak pernah nampak hantu, I tak ada mata untuk nampak hantu, tak ada. I tak cakap macam tu dah. I dah menyesal. Yang ni kalau nak nampak orang panggil apa? Hijab, buka hijab kan? Kalau betul-betul nak nampak. Ya, buka hijab. Tapi tu lah Arissa macam ni muka dia. Macam mana muka dia? Macam mana? Sebab orang lain ni kalau pandangan orang tau. bayangkan muka hantu, of course you akan bayangkan muka yang buruk. Betul lah. Tapi nak cakap buruk sangat tak. Tapi dia just muka yang you tak boleh nak Explain. It's like soulless face. There's no soul. Okay. And you feel like they just like look right into your eyes. Sekejap. Sebab dia memang pandang I. Like dia just pandang I. Lepas I macam, dia diri je lah tegak je. yeah, Tengok je. dekat situ. And then I was like, I nak buat apa? I nak lepaskan pandangan I pun susah. Dia tak berkelip ke apa ke kan? Tak, Dia it's pandang just dah lama like- kan. Tak ada dia nak kelip tak ke apa kan. Tengok. It's just there. Oh damn. Muka macam cala ke berdarah Tak ke? ada. No darah. It's just Macam white. pucat. Pucat. Just pucat. Dia size macam orang biasa. Macam biasa. Rambut panjang. That's what makes it scary. Sebab dia punya rupa macam orang. Tapi dia bukan orang. I think it's more scary Ya. than something big, you know. Sebab so that's why I fikir macam, cakap I keluar pintu dekat tepi tu kan, maksudnya dia macam dia terbang, lepas tu pergi belah satu lagi, lepas tu, you know, I think the shadow was Pontianak. Dia benda tu lah. Itu pengalaman Arissa. Dah pernah nampak. Kat set macam mana? Dekat set I tak pernah nampak, tapi dekat Taman Botani Negara Shah Alam, kita Situ tempat orang buang-buang kan? Oh ya ke? Orang buang apa? Bukan kat sungai ke? Dengan cerita situ tempat buangan tau. Kalau Alah, kita janganlah. tanya orang, kita tanya So dekat bawah rumah yang kita orang guna untuk family Pontianak, which is my family, dekat bawah tu dia cakap ada bau bunga apa apa bau bunga yang orang selalu cakap Bunga kalau ada melu, hantu. bunga apa lah? Harum Sunda Malam. Itu pun wangi juga. Ya. Oh, but it's a bau bunga. Tapi tak adalah kena gangguan apa-apa. Tapi dekat rumah yang kita orang guna untuk shoot family Langsui, kat situ diorang cakap ada benda duduk kat situ. So sometimes kalau kita orang shoot dekat rumah Pontianak, diorang akan nampak benda bertingkit dekat, you know, the handle, the railing, tempat letak tangan tu dekat tangga tu. They're just watching us. Tak ada, cerita ni tak ada guna-guna dengan pusat penggambaran. Okay. Tapi sajalah nak kongsi lah. Okay. Sebab saya rasa cerita ni seram dan kelakar. Okay. Oh. Dia dah gelap dah. Okay, good. Okay, satu hari saya baru balik lepak lah. Biasalah kita lepak sampai pagi tengok bola kan. Oh, boleh lagi. Lepak. Masa dulu. Oh, dulu. Tak kahwin lagi. Oh, Bujang yang satu. So pergi balik rumah tengah malam, pergilah toilet. Okay, pergi toilet. Okay, rumah saya ni toilet depan tu bilik tamu lah. Okay, saya masuk dalam toilet. Tu kalau korang nak tahu, toilet saya, rumah saya ni, dia yang jenis cermin tau. Maksudnya yang kalau dalam, orang dalam kat toilet boleh nampak luar tapi kabur-kabur. Orang dalam tak boleh nampak dalam. Faham tak? Dia nampak lampu je. Oh, okay. Faham. Dia jenis yang pintu je. Pintu macam tu. Okay. Lepas tu saya pun nak duduk dalam toilet tu. Baru balik nak buang yang besar lah kononnya. Lepak. Oh, saya nampak satu bayang. Saya nampak satu bayang ni. Saya macam
Siapa pula ni kan? Dekat depan pintu tu kan. Siapa pula ni? Okay, tak apa lah. Tengok, dah tak ada. Sekali macam okay. So dah habis ni. Dah flash apa semua. Tengok dia. Dia kejung je kat situ. Ush. Keras je. Panggil lah. Ibu. Bu. Man. Semua adik-adik saya semua panggil. Semua orang. Loh, ni tak jawab. Keras je kat situ. Asal ni kan. Lepas tu saya macam tak nak keluar lah. Sebab saya tahu benda tu dekat depan pintu tu. Saya tak nak keluar kan. Benda tak menyahut. Macam lepak lu. Tengok dia panggil tak ada jawab. So saya macam tengok handphone. Benda tu dah tak ada lah. Mungkin dia dah jauh sikit. Maksudnya dia dah ke bilik sebelah tu. Bilik tamu depan bilik air tu. Okay lah. Sekali saya pun berani sikit lah. Buka pintu je. Boom! Oh, terkejut aku mak. Opa saya. Aku dah cakap benda ni akan kelakar. Opa saya. Awak okay, korang boleh imagine tak? Kenapa dia tak jawab you punya Itulah panggilan? dia. Itu yang saya marah tu. Arwah opa saya lah. Saya buka pintu, boom depan muka saya. Saya menjerit tengah malam pukul 3 pagi. Saya menjerit, Opa! Ya Allah, Opa! Ya Allah, asal Opa tak cakap? Arwah opa saya masa tu, yelah tu 3 pagi dia dah mungkin nak masuk toilet. Mesti dia macam lama sangat dia dah toilet. Aku dah tak tahan. Faham tak? Saya pula, siapa lah pula kat luar tu kan? Tengok opa saya, ya Allah, saya pun tengok opa saya memang rambut dia terbuka. Memang scary gila dia. Memang seram lah masa tu. Itu adalah satu detik. Saya alhamdulillah saya tak pernah nampak hantu. Saya memang tak pernah nampak hantu. Saya tak minta lah nampak. Tapi itu adalah pengalaman paling seram dan kelakar yang ada. Saya jerit tu, Opa saya cepat. Opa saya terkejut kan. Terkejut waktu tu kan. Saya arwah opa saya. Lepas tu mak saya semua keluar. Kenapa? Oh tak ada apa. Aduh opa ni aduh. Saya naik memang faham tak awak first time macam ni buka pintu pop muka dengan bedak kan. So you tak pernah nampak hantu lah? Ada pernah nampak hantu. Kalau hantu yang you rasa you paling takut kalau you jumpa, you rasa tak tahu lah. Saya semua hantu saya takut. Tak adalah takut. Maksudnya saya tak minta lah benda tu lepas sebab saya tak nak bayang. Faham tak? Kita tak nak bayang kalau kita interface dengan benda yang kita tak pernah jumpa sebelum ni. Jadi tak tahu lah, minta-minta tak dapat. Kalau Harisa takut nak jumpa siapa? Pocong. Takut nak jumpa siapa? Ras? Kalau apa? Tak tahulah, kau minta-minta jangan siapa-siapa je lah. Sebab hari tu yang kita tengah tukar baju nampak mata merah pun kita takut. Oh iyalah. Kalau boleh kita tak nampak lah. Ya. Tapi saya suka cerita awak. Saya dah tahu. I think your story is the best story. I Itu rasa. saya cakap tu, cerita tu seram tapi dah ada kelakar dia. Dah tahu dari nak buat lawak tu sebenarnya. Okey lah Harisa. Saya dengar dengan cerita Harisa ada Harisa ada berlakon macam kita cakap tadi kan, cerita Cik Lang Sui. Yes, betul. Mungkin Harisa boleh kongsikan dengan penonton mengenai cerita itu, bila ditayangkan dan apa karakter. Okay, ni masalah aku dan aku akan selesaikan masalah aku. Okay, so Harisa berlakon dalam cerita Cik Lang Sui, which is serang komedi dekat Tonton. Setiap hari Khamis, 2 episodes every week. Sekarang dah bersiaran dah, so you guys can watch every week starting from the first episode. Cerita tu tentang seorang Lang Sui yang bernama Lang Sui. Okay, so dia Lang Sui tapi spelling dia Lang space SWE. So tu nama dia lah. Dia seorang je Lang Sui lelaki dalam puak Lang Sui. Semua perempuan. Ada Lang Sui lelaki. Ya. Sesuatu. Yes, and mak dia ketua puak Lang Sui lah. So kita orang semua berpuak-puak, you know, like macam like us, we have like bangsa Cina, India, Melayu. But this one kita tukar with puak-puak hantu. So saya Pontianak, saya Pontisu, anak kepada my mother. My mother is Ratu Pontianak dan Ratu segala hantu. So she is the queen of the whole kampung. Yes. And so mak I
Okay, so basically kita orang semua dalam cerita ni memang muda-muda. So mak I pun memang muda walaupun umur dia dah beribu-ribu tahun. Tapi dia look dia still macam teenager. Dia nak bersara dari menjadi seorang ratu untuk menjadi seorang influencer. Manusia influencer biasa. Kau ada. Jadi dia nak serahkan tahta tu kepada I. And dia ni macam gila kuasa juga. And dia tak nak macam generation Pontianak ni like hilang tahta ni to another puak. So dia nak bagi ke I. Tapi macam dia terlupa pula kalau nak serahkan tahta tu kepada hantu lain, you have to have like a competition yang dipanggil Olympic 2. Olimpik. So hantu. So macam wakil hantu yang paling terbaik yang menang Olympic 2 je yang deserves the tahta. Dia tak boleh serahkan tahta tu kepada I, macam tu je. Dia kena lalui Olimpik. Yeah. But another story is that si Lang Sui ni, Dini, dia suka dekat I. Tapi mengikut undang-undang yang yang sudah disetkan oleh HQ hantu di Hantu pada HQ. Yes. Hantu pada HQ. Ya, betul. Oh, memang kelakar macam ni. And this undang-undang ni comes from HQ hantu di British, negara British, London. Dia jajah. So based undang-undang kita orang, puak hantu macam I tak boleh bercinta dengan Lang Sui, I tak boleh bercinta dengan Pocong. Dia macam dia kena sesama your hantu je. Dia orang tak boleh convert lah. Tak boleh. So that's the challenge. Tapi macam Lang Sui ni terlalu cintakan Pontisu. So dia nak menang Olympic 2 ni Untuk menangkan hati I. Tapi I memang suka dia pun. Tapi dia just nak Untuk mendapatkan I. you. So he have more kuasa to dapatkan I. So kalau nak tahu yang apa Dini tu boleh memenangi Yes, hati. kalau korang nak tahu kesudahannya, please watch Cik Lang Sui at Tonton every Thursday. 2 episodes every week now. Alright. Muat turun tengok terus. Yes, download the Tonton app. Awak kita tengok lepas ni sekali Of course. Tak tahan tu. tak tahan lepas ni Ada awak- SQ. Ah. Ada SQ. Dul lah, bukannya Samdul. Su tak setuju. Lepaskan Su dari bilik ini sekarang juga. Saya dengan ini merestui pertunangan mereka pada hari ini. Ini surat dari Kak Pontisu untuk Abang Su. Surat cinta. Ha? Ponti Wong nak paksa Ponti Su kahwin dengan Ponti Dona dalam masa 3 hari je. Aku kena selamatkan dia.